Okey, assalamualaikum guys. Okey, untuk hari ni aku akan buat inilah proses penukaran water pump. Okey, untuk ES 250i. Okey, kita tengok kat sini aku punya ES. Dia punya water pump dia dah ada menitik lah, ukuran dekat bahagian bawah lah. Lepas kita bawa kan, dia keluar ikut pipe bawah ni. Ni. Pipe bawah ni. Sebab bahagian dalam oil pump ni dia ada seal untuk air dan juga seal untuk minyak. Yang sekarang ni dia problemnya dia seal untuk bahagian coolant lah. Maknanya kalau yang ni bocor pun akan keluar minyak ikut pipe ni. Kalau coolant bocor pula dia akan keluar juga ikut pipe ni. Supaya dia buat benda ni supaya minyak enjin dengan coolant tak bercampur. Okey. Okey, jom kita buat proses nak buka water pump untuk ES. ES, HDV, Moda, semua pakai yang sama lah. Okey, dia datang sekali dengan gasket lah. Gasket pun kita tukar sekali. Lepas tu kena coolant, standby coolant lah. Yang first kita kena buka pipe coolant, buka 3 skru ni. Dan kita drain coolant kita keluar dulu. Okey, kita sambung. Kemudian kita boleh buka 3 skru ni lah menggunakan impact dengan mata yang tajam lah. Ni PH1, kena impact betul-betul lah. Sebab kalau salah impact skru boleh rosak. Ini sebab aku dah longgarkan tadi, senanglah buka. Okey, 3 skru ini kita boleh selap. Klip ni jenis yang kalau kita buka dia terrosak kena tukar. Jadi kita tak payah buka lah ini. Bagi dari jauh saja. Okey, dah siap buka ni, barulah kita akan buka skru ni 8. Dia ada berapa di sekeliling ni. Tapi kalau ikut cara betul, kau kena drain dia punya minyak hitam. Kalau tak drain minyak hitam, nanti dia akan keluar minyak hitam lah. Tapi sebab aku dah baru dia tukar minyak hitam, jadi aku akan baringkan je motor ni. Kita baringkan motor ni ke arah sana. Jadi kita tak perlu buang minyak hitam lah. Itu cara malas. Kalau cara betul, korang kena keluarkan minyak hitam dulu. Okey. Aku dah baringkan motor dah baringkan motor. Handle dah support lah dengan baldi, dengan tu tong tu. Okey, jadi kedudukan motor macam ni. Okey, jadi kita akan buka lah skru-skru yang 8 ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lebih kurang dalam 10 skru. Buka semua skru tu dan kita boleh tanggalkan lah kita punya ni cover. Okey, untuk water pump ni kalau nak tukar bahagian dalam ni saja pun boleh juga. Tukar dia punya kit saja. Tapi dia leceh lah, nak kena ketuk dia punya seal balik apa semua. Jadi kalau nak mudah, terus beli macam ni, seketul. Buka dan pasang je. Kalau tukar seal ni, kita kena ketuk dia punya seal tu semualah, ada risiko lah. Kalau tak pandai buat, memang seal akan rosak lah masa pemasangan. Jadi lebih mudah tukar satu set lah, paling mudah. Okey, jom kita buka. Skru lain yang kita buka semua sama panjang nampak. Cuma yang ada bracket ni, inilah bahagian atas ni lah. Bahagian atas ni yang nak pegang wire ni. Okey, tapi ada satu skru yang dekat oil filter nampak. Okey, ini skru yang paling panjang nampak. Jangan salah pula. Ni satu je panjang, yang lain semua sama panjang. Okey, settle. Okey, dah boleh buka dah. Okey, bila dah tanggalkan semua skru, cara paling mudah nak tanggalkan cover ni, korang kena kiau ni lah bahagian bawah ni. Ni, kau masuk sini. Tak nampak. Okay, masuk sini dan kau jack ke atas. Nampak? Dia datang angkat. Okey.
main-main dia. Lepas tu baru kita tarik yang atas pula lah. Okay. Main-main dia sampai dia tercabut lah. Okay, tak boleh nak shortcut lah. Exhaust kena buka juga. Sebab bila kita tarik, dia magnet dia tu dia sangkut. Dia lekat dengan exhaust lah ke bawah ni. Jadi nak tak nak kena buka exhaust dulu. Okay, jom kita buka exhaust. Okay, angkat dan pusing dia. Okay, pusing macam ni. Okay, kemudian kita kena buka 3 skru ni. 1, 2, 3. Ni 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kita buka. Kita nak keluarkan coil. Sebab coil pun kita nak alihkan ke casing yang baru lah. Okay, jom buka. Okay. Yang penting korang kena buka. Yang ni guna impact lah. Bateri jangan lupa. Bateri sila tanggalkan bateri. Kita tak nak nanti berlaku short lah. Tak berlaku short. Okay, kita tanggalkan bateri sebab kita nak buka coil. Coil ni sensitif sikit lah. Okay, buka. Okay, sebelum korang buka, korang pastikan ni lah. Ni ada macam hologram kan. Macam untuk kita scan tu, barcode tu, pastikan dia menghala ke dia punya ni lah. Apa? Dia punya pulsar. Ni hologram ni. Pulsar. Supaya korang pasang dia tak salah lah. Okay, boleh angkat. Okay, so slow. Tengok yang sana pula. Ni ni cabut sekali. Oh, dia ada kebetat ya. Katanya dia keluar sekali ni. Oh, kebetat ni dia kebetat wire je. Dia dah ketat sikit. Ni buat keluar. Getah ni. Tarik keluar. Okay, dia ketat sikit kena main-main sikit lah. Sebab dia gam. Jaga lagi wire putus Okay, ni kena hati-hati kita tak nak wire ni putus korang masuk screwdriver dalam ni. Dan korang kiau lah. Kiau nanti dia akan keluar lah macam ni. Okay, bawa keluar. Okay, settle. Kita bawa keluar kita punya mangkuk. Settle lah. Dan kita boleh tukar dengan mangkuk yang baru. Okay. Okay, dan kita akan pasang kita punya mangkuk baru. Seterusnya korang sini korang letak gam balik lah. Ni dekat bahagian pencantuman dia ni korang letak gam supaya dia tak bocor. Lepas tu nanti sebelum korang pasang, korang kena pusingkan ni kan, duduk macam tu. Okay, nak marking dia yang ni kedudukan straight ni, korang kena sengetkan magnet ni supaya dia duduk menghala ke gigi starter ni. Ni lah, ni kena lawan jamkan sikit supaya ni yang straight ni duduk senget menghala ke sini. Supaya kita nak pasang nanti, kita pasang kita boleh pandu yang ni. Ni kita pusing supaya dia pergi ke ni shaft starter. Pusing kat shaft starter. Gear tu. Op lebih. Okey, ni reference kita. Macam itulah. Nampak. Supaya nanti kita nak pasang dia masuk lah. Dia water pump tu akan lock kat sini. Jadi yang ni selari dengan yang gear ni. Dekat sini pula yang ni gigi ni kita kena pusing magnet ni ke belakang sikit supaya dia selari dengan gigi ni, center dah. Okey, terima. Okey, jom kita cuci gasket, kita tukar gasket baru. Okey, disebabkan gasket kita koyak tadi, kita nak cuci gasket, kita buka lah dia punya arm ni. Supaya senang kita nak cuci gasket secelah ni. Sebab gasket dia putus di belah atas. Kalau gasket dia tak putus, boleh tak payah tukar, pakai je gasket lama. Ni sebab gasket dia putus, kita tukar gasket baru. Maknanya kita buka arm ni supaya ada ruang untuk kita buat cuci lah bahagian gasket ni. Okey, dah siap. Jom kita buat pemasangan, masukkan gasket baru. Gasket baru lah.
Okey, cun Cina. Okey, settle. Barulah kita akan pasang balik kita punya coil ni semualah dekat kita punya cover yang baru. Okey, jom kita pasang. Yang ni nampak. Yang ni kita dah bagi selari dengan starter. Bagi dia flat. Ni. Supaya bahagian ni pun masuk dengan mudah lah. Ni. Dengan mudah. Yang ni pun kita pusing juga. Pusing, yang ni selari dengan ni. Okey, pusing. Bawah dah. Pusing kipas dah. Lagi. Hop. Okey. Patah balik. Lagi sikit. Okey. Hop, lagi sikit. Okey. Cun. Nampak? Dia selari dengan ni. Supaya senang nak pasang. Okey. Dah siap semua, dah ikat. 1 2 3 dah ikat. Ni pun dah ikat. Okey, kalau boleh guna Loctite lah. Letak sikit Loctite lah. Dengan Loctite yang hard lah, yang medium ataupun yang biasa pun okey. Okey. Dah ikat semua. Yang ni pun dah masuk, dah letak gam bahagian dalam dia. Dan kita boleh pasang lah. Okey, pasang. Pusing slow. Kasihkan key masuk. Key. 2 key atas bawah. Dia memang ni sikit lah. Sebab ada magnet. Okey. Okey, masuk skru. Okey, bila kita kalau water pump tu dah masuk, dia ada berat dah. Dia ada load. Tu tak boleh pusing lah. Maknanya spring yang dalam tu dia masuk betul lah. Dia tak boleh pusing. Okey, settle. Dah masuk skru, dah ikat balik. Dah pasang cover baru lah. Okey, skru semua dah ikat. Sekarang kita transfer dia punya ni lah. Tempat kita nak check dia punya marking. Ni. Okey, dia ada O-ring Okey, masuk balik. Dah sikit dia plastik, tak boleh ketat-ketat sangat, nanti dia pecah. Okey, settle. Kita dah boleh pasang arm, boleh pasang exhaust balik. Betul, kita boleh tegakkan motor, isi coolant dan running. Okey, pastikan korang punya water pump boleh pusing sikit je, macam tu je. Betul, dia tak boleh pusing sepenuh lah. Maknanya dia masih bersangkut lah dengan crankshaft. Okey, settle. Boleh pasang arm. Okey, arm exhaust ni aku tak tunjuk lah cara pasang, sebab dah buat video sebelum ni cara buka arm. Okey, exhaust dah pasang, semua dah pasang lah. Okey, motor pun dah tegak balik dah. Okey, kita check ada leaking minyak, tak ada leaking minyak. Okey, coolant kita akan tukar baru lah. Okey, ni. Dan kita akan pasang balik dia punya cover water pump ni. Okey, pastikan dia punya O-ring ni lah keadaan baik ni O-ring ni. Dalam keadaan baik. Okey, pegang. Okey, kita pasang kita punya cover water pump dulu. Okey, hose ni kita tepikan dulu. Okey, kita impact sikit je. Ikat ketat dan pump satu kali. Okey, cukup. Ikat ketat dan pump satu kali. Okey. Ikat ketat dan pump satu kali. Okey, cukup. Okey, bila dah pasang dah hose ni dengan hose ni. Okey, nak lagi safety, letak gam lah. Letak gam dekat area ni supaya tak bocor lah. Sebab hose pun dah hose lama kan. Tekan ingat ni, pakailah gam apa Ultra Grey ke Tribond ke, janji dia ni lah.
Okey, dan kita pasang balik dia punya hose. Tarik balik dia punya clip. Okey, kita pasang hose yang ni dulu. Okey. Itu clip dia. Yang ni pun sama. Yang ni dia memang ada potongan macam ni. Sebab dia ada sampai tertampan belakang ni. Jadi ada potongan ni, bukan koyak Jika bahagian yang lekuk tu betul-betul kat bahagian belakang ni lah. Ngam-ngam kat tempat dia. Tu tarik balik dia punya hose. Hose pula clip. Okey. Screwdriver. Okey, dah settle, pasang sini. Kita akan top up coolant lah dekat tempat coolant. Dan wajib buat bleeding untuk enjin Piaggio wajib kena buat bleeding. Kalau kau tak buat bleeding nanti overheat. Okey, bateri pun aku dah pasang balik. Coolant aku dah top up. Okey, kemudian sekarang ni nak buat bleeding tanpa start enjin dulu. Kita gunakan T8. Okey, gunakan T8. Sekejap aku pasang lampu dulu. Okey, ni dia punya bleeder valve cabut dia punya getah atas ni dulu. Okey, ni kita buka dulu supaya dia punya coolant angin dia keluar dulu. Tak payah start enjin lagi. Okey, kita start enjin dan biarkan enjin hidup. Okey, kita bleed sampai kipas jalan. Ni keluar kat sini nampak keluar. Okey, kita tunggu sampai kipas jalan. Dalam masa yang sama kita kena top up ni lah. Top up coolant. Okey, kipas dah jalan kipas dah jalan. Kita tengok dia turun balik ke tak suhu dia. Bar pun dalam 5 bar. Tapi motor aku ni aku dah modify lah. Turun balik 4 bar. Maknanya dia punya temperature normal lah. Dia tak naik lebih. Kalau temperature kau naik tu tiba-tiba mendadak naik lebih tu something tak normal lah. Kau kena bleeding lagi lah. So far aku punya ni dah okey lah. Ni pun aku dah tutup dah bleeder valve dia. Ni pun masih terbuka lah. Kita tunggu kipas berhenti. Kipas jalan kali kedua baru kita tutup semua. Okay, nampaknya lulus lah ni. Okay, rasanya kipas dah stop 3 bar kipas stop 81 darjah Celsius. Ini mana yang aku setting lah sebab aku dah pakai temperature controller. Maknanya kita punya penukaran water pump berjaya. Okey, sampai itu je video. Assalamualaikum.